Dari keindahan Pulau Semporna, saya ke Tawau. Minggu ni, saya ingin mencabar kemampuan diri. Walaupun bukan berada di musimnya, saya akan cuba mendaratkan ikan tembaring. Berjayakah kami? Teruskan bersama Joran Borneo 2 di Pulau Sebatik, Tawau, Sabah. Bagi pemancing tega, mencabar diri adalah lumrah. Apa yang pasti, memancing bukan semata-mata untuk berehat atau mengurangkan tekanan dalam kehidupan, tetapi berbuat sesuatu di luar kemampuan. Amat menyeronokkan. Nak tahu apa tu ikan tembaring? Teruskan bersama saya. Sekali lagi saya berada di Bandar Tawau, namun kali ini kunjungan saya sedikit berbeza kerana kali ini saya hanya melintasi saja bandar ni kerana saya nak menuju ke salah satu pulau kecil yang unik yang dimiliki oleh dua negara. Sebelah utara dia dimiliki oleh Malaysia dan sebelah selatannya dimiliki oleh negara Indonesia. Apa nama pulau ni? Sama-sama kita saksikan. Selamat datang ke Pulau Sebatik. Bersama saya Arif Fishing dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Episod kali ini saya akan menjelajah Pulau Sebatik. Jom ikut saya. Pulau yang dimiliki oleh dua buah negara ni adalah merupakan salah satu tempat di mana terjadi pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Malaysia ketika konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965. Tujuan saya ke sini adalah untuk menceritakan kehebatan ikan-ikan yang berumah di sini. Nama Sebatik sering menghiasi halaman media sosial dengan kehadiran ikan tembaring yang bersaiz mega atau komersialnya dikenali dengan nama Black Bass. Tetapi kali ini saya berada di luar musim bagi memburu spesies rakus ni. Berjayakah misi saya kali ini? Apa-apa pun dalam sukan memancing ni, apabila berpeluang mencabar diri sebegini, ini akan menambah lagi keseronokan. Dan untuk tujuan itu, saya akan berganding dengan seorang yang cukup berpengalaman. Abang kawasan di sini yang kini aktif menjadi seorang pemandu pancing sejak 2016 lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya bang, setelah sekian lama sebenarnya saya follow abang dekat media sosial kan. Tengok gambar-gambar Black Bass, baru hari ni lah kata ada rezeki berjumpa depan mata macam ni. Okey bang, cuba kenalkan diri dengan kawan-kawan kita. Dia nak kenal dekat ni, siapa di sebelah saya ni? Nama saya Muhammad Idham. Orang biasa panggil Kong lah nama saya. Berapa lama dah mancing Black Bass ni dekat sini? Start mancing Black Bass ni 2008 lagi. Oh 2008 lagi dah start main Black Bass ni. Dah start main dah. Jadi sejak bila pula buat perkhidmatan bawa orang ni, jadi guide bawa orang main Black Bass ni? Perkhidmatan kami bermula 2016 rasanya. Oh, maknanya selepas 8 tahun abang mancing sendiri, baru buka perniagaan untuk bawa orang lah. Ya, betul.
supaya bagi orang luar rasa juga kan. Ah. Sebab ikan ni hanya dekat sini je dengan beberapa tempat lain tak ada kan. Betul. Jadi untuk pengetahuan semua kawan-kawan, brother Kong kita ni nak booking slot dia ni bukan senang tau. Okey, kena booking setahun lebih awal dan ada sampai 2 tahun baru boleh dapat slot. Cuba sembang sikit. Kenapa sampai kena awal sampai 2 tahun ni? Sebab kita buka 1 bulan hanya 2 kali. Kita tengok pasang surut. Kita ambil yang air pasang paling rendah. Oh, jadi tutup waktu bila? Waktu kalau ikut bulan Melayu lebih kurang 9 Air bulan. pasang besar? Bukan, pasang kecil. Oh, pasang kecil tu. Pasang kecil. Okey bang. Tengok pun jam dah nak maghrib ni. Jadi, mana kita ni? Jomlah masuk rumah dulu. Masuk rumah dulu Masuk Okey, rumah. jom. Jadi inilah cabarannya. Memancing di musim air pasang kecil dan kebetulan pula ini sudah masuk musim tengkujuh. Okey Kong, besok kita nak turun ni kan. Cuba tengok lo, gewang-gewang saya ni. Rasa-rasanya kan, mana yang sesuai untuk kita pakai esok. Okey, sebelum saya pilih gewang-gewang ni, saya nak beritahu besok dan game sebatik ni kebanyakan kita kena trolling lah. Trolling Memandangkan kita punya tebing tu kebanyakan landai. Okey. Jadi kita fokus main tengah lah. Kita main tengah-tengah sungai untuk backup kawasan tengah sungai lah. Faham. Tempat-tempat dalam tu. Jadi gewang berapa meter yang sesuai untuk kita main? Ada tempat 3 meter sampai 6 meter. Okey, jadi Kong, misi Joran Borneo 2 ni, tujuan saya jelajah ni adalah pencarian sifu antara sifu. Maksudnya saya pergi jalan, saya pergi jumpa dengan sifu di sana dan kita macam berentap lah. Dia bukan nak bertanding apa pun, just macam nak cuba nak wujudkan orang kata ada sedikit persaingan. Okey, jadi kita buatkan mini game lah. Formatnya mudah. Setiap minggu kita akan adakan pertandingan. 4 kategori utama yang akan dipertandingkan iaitu tangkapan yang pertama, tangkapan ikan sasaran, tangkapan ikan terbesar dan yang terakhir, jumlah tangkapan. Dan di episod ke-13 dari jumlah kiraan markah tertinggi, kita akan nobatkan juara sifu antara sifu. Sifu yang terhebat di antara kami. Jadi macam mana? On tak on? On. Boleh? Boleh. Okey, mantap. Kita lihat siapakah yang akan berjaya mendaratkan predator yang ganas ni. Jumpa kami selepas ini dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Ambil joran, pergi memancing. Okey, jadi pagi inilah penentuan dia. Jadi kau apa lagi? Jom. Boleh? Boleh. Okey, jom. Sesiapa sahaja boleh jadi pemancing tanpa mengira lapisan masyarakat ataupun umum. Hanya harus memiliki minat dan kesungguhan. Yang pasti, persediaan untuk turun memancing harus dilakukan terlebih dahulu, terutamanya persiapan peralatan. Di sinilah kelebihan Joran Borneo di mana kami memberikan anda tips mengikut kesesuaian. Jadi apa lagi? Teruskan menonton. Jadi sedikit perkongsian tentang persediaan peralatan untuk memancing ataupun untuk memburu black bass. Jadi kebiasaannya untuk menentang ikan ni kita perlukan peralatan yang dikatakan kategori kelas berat. Macam apa saya gunakan sekarang ni? Saya gunakan rod yang kita panggil heavy punya rod lah, kelas berat, pikul. Okey. Jadi selain daripada peralatan utama, reel, tali, tali juga kita pakai tali yang besar. Alright, dan juga yang paling penting sekali adalah kita punya terminal tackle. Macam mana kita punya hook, kita punya split ring, kita punya snap, dan semua ini kita kena ambil kira untuk memburu black bass. Kerana sedikit kecoyan kita, biasanya kita akan berputih mata. Dan kebiasaannya kemenangan akan berpihak kepada ikan black bass. This baby, where it comes and goes, it's just like what I told you. So at glance you failed to turn away and found. Kita sampai ke spot pertama. Jadi untuk memulakan sesi pada pagi ini, saya nak mulakan dengan teknik casting dulu. Kita nampak ada lokasi-lokasi yang berpotensi. Bercerita tentang gewang untuk bermain black bass ini, dia tidak ada satu spesifik gewang lah yang kita kata, oh ini gewang untuk main black bass. Sebaliknya, permainan gewang ni, seni ni adalah macam mana kita kena faham
penggunaan sesuatu gewang itu boleh mencapai matlamat kita. Jadi kita gunakan gewang yang boleh mencapai kedalaman serapat yang mungkin dengan strike zone. So itulah dia seni permainan gewang. Kenapa saya guna teknik casting dahulu? Walaupun Kong telah maklumkan yang trolling lebih sesuai di sini. Ini adalah kerana saya mahu cuba dengan balingan rapat ke struktur terlebih dahulu. Kemudian, saya akan bertukar ke teknik trolling. Tetapi, Kong akan terus bermula dengan permainan trolling. Strike. Mantap! Ikan pertama dari Kong dengan teknik trolling. Betul lah kata Kong, teknik trolling lebih berhasil di sini. Itulah, lain kali dengarlah cakap abang kawasan. Alhamdulillah, MJ pertama kita baru start tadi dari tebing ni. Nampaknya dia dah ada 1-0 dah ikan pertama. Nampaknya pagi ni kita baru bermula, dah dapat dah seekor MJ. So ini petanda yang baiklah untuk kita teruskan lagi hari ini. Jadi kita jangan buang masa lah, Kong. Okey. Kita cari kita punya target. Kan target kita. Jom, let's go. Jom. Ini kita tapau buat lauk. Jom. Ya. Black bass ni walaupun hujung namanya adalah bass, tapi ikan ni tergolong dalam keluarga snapper. Bentuk badannya serupa dengan mangrove jack yang didaratkan oleh Kong sebentar tadi. Cuma warna badan sahaja yang membezakan keduanya. Okey, untuk kalau permainan trolling ni, kita kena sentiasa pegang kita punya peralatan dengan kemas. Sebab ikan dia akan ragut bila-bila masa. Dan ikan kalau kena trolling ni, dia punya power dia lebih kuat. Kita rasa ragutan tu. Sebab ketika bot berjalan ni, daya daripada bot tu sendiri, bila ikan ambil, kita akan rasa double lah. Jadi banyak terjadi case rod, kita tengah hayal, pum, terlepas. Lagi-lagi kita nak cari ni black bass, so kena pegang betul-betul. Kalau boleh 2 tangan lah. Dan kita tunggu sebab dia tak ada warning, bila-bila masa je. Kita tengok kalau jari kalau ada rezeki kita. Miss call. Kena. Strike. Strike. Kontrol je, Kong. Nampaknya saya dibuli oleh tekong. Ikan kedua, kerapu. Nampaknya abang kawasan dah berjaya mendahului saya. Tak boleh jadi ni. Tapi tak apa. Masih bukan ikan sasaran. Tapi setiap ikan kecil atau besar, sasaran atau tidak, patut diraikan. Okey, cuba anda semua lihat di kawasan tebing ni. Itu yang dikatakan oleh Kong pada awalnya. Kiri kanan sungai ni dia banyak landai. Jadi bila landai, okey, kita tak boleh nak fokus main, kita panggil ketuk tepi lah. Jadi kebiasaannya kalau kita main casting ni, kita akan fokus di bahagian tepi ni. Sebab ada kebanyakan sungai yang dia terus drop. Tapi sungai di sebatik ni banyak yang jenis macam ni. Jadi sebab tu kita buat trolling sekarang ni, kita fokus ikan yang selepas drop di kawasan tu. Jadi dengan teknik trolling ni sebenarnya dia salah satu cabang daripada teknik casting menggunakan gewang, dan kita boleh cover lebih banyak kawasan sebenarnya. Dia lebih efektif, cuma dia sedikit mengantuk lah. Itu sebab kita main trolling, ada sebab dia. Jadi kira air begini, kira macam mana dia punya buy rate? Kalau air warna macam ni, selalu ada saiz lah. Saiz lah, begini kan? Strike. Strike. Mungkin kerapu lah. Sambil sembang kita strike. Inilah dia memancing. Apakah ini? Kerapu. Ya, geng. Inilah dia. Kalau kita trolling, kita tak bersembang-sembang, kita boring. Jadi bila kita sembang, ikan makan. Ini dia kerapu, sama macam kau dapat tadi. Terima kasih kerana memecahkan saya punya kekempauan hari ini.
Okey, kita tak nak buang masa. Kita nak fokus cari black bass kita. Ikan sasaran kita ni dikenali memburu secara solo dan mampu membesar panjang sehingga 100 cm dan mencapai berat sehingga 20 kg. Namun, spesimen dewasa yang sering ditemui sekitar 1 hingga 7 kg sahaja. Jarang-jarang nak jumpa yang atas 10 kilo. Rekod peribadi saya berapa? 3 kilo lebih je, geng. Mudah-mudahan saya dapat renew lesen black bass saya di Sebatik kali ni. Teruskan bersama kami dalam Joran Borneo 2. Kembali bersama Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu di Pulau Sebatik, Tawau, Sabah. Okey kau, sambil-sambil kita rehat kan, cuba kongsikan dekat kita punya penonton-penonton kita ni, macam mana sebenarnya waktu yang terbaik, ada ke musim-musim dia untuk cari black bass? Selalunya musim-musim terbaik dia bulan 1, 2, 3, 4. Di mana waktu kurang hujan. Oh. Jadi macam sekarang ni kira macam malam tadi hujan. Dia ada tak faktor-faktor dengan keaktifan ikan hari ni? Ya. Pasal air bila hujan waktu malam, pagi tu air sejuk. Jadi ikan kurang aktif. Ikan tak aktif Seperti yang kita kata di awal rancangan, kami mencabar diri di bulan November. Musim tengkujuh ni kami cari black bass. Jadi kenalah pujuk dia. Untuk itu kita gunakan teknik trolling atau teknik tundaan. Gewang akan ditarik perlahan-lahan oleh bot dan akan melintasi strike zone. Ikan. Bibi. Kecil. Tak ikan apa dah. Sumpit. Trolling boleh kena sumpit, geng. Inilah dia. Dipanggil ikan sumpit. Dari segi keberkesanan, teknik trolling ternyata lebih efektif berbanding casting. Okey, strike. Wesh. Kita dapat bibi juvenile. Ya. Anak-anak rupanya. Inilah dia. Black bass. Kita panggil juvenile lah, saiz kecil. Naik lagi satu. Seekor mangrove jack. Dengan kaedah trolling. Tapi tadi agak tak bersedia sebab kita pacak je rod ni. Okey, inilah dia. Mangrove jack. Saudara mara dengan black bass. Nampaknya dia ramah pula hari ni. Tapi macam mana pun, dia tetap ikan yang power. Ikan yang kita cari juga. Cuma masih dia bukan target kita hari ni. Strike. Naik black bass tapi kecil. Okey, jadi inilah dia black bass yang dicari. Okey, ini yang kedua. Jadi cuba lihat ikan yang kecil boleh makan gewang yang saiznya hampir sama dengan badan dia. Jadi inilah dia kerakusan black bass yang dicari. Bayangkan, yang kecil macam ni pun dah rakus. Apatah lagi kalau yang dah bersaiz 5 ke 10 kilo. Jadi black bass ni kita kena lepaskan balik demi kelangsungan hidup dan kelestarian sebab black bass ni mempunyai kadar pembesaran yang sangat perlahan. Okey, untuk dia mencapai saiz 5 ke 6 kilo tu boleh mencapai bertahun-tahun lamanya. Kita dah cuba sedaya upaya, kita dah cuba pelbagai cara dan teknik. Tapi macam apa yang saya selalu cakapkan, okey, kita usaha, selebihnya rezeki Tuhan tentukan. Walau bagaimanapun kami tidak pulang tangan kosong. Okey, dapat juga hasil-hasil. Alright. Cuma mungkin ada orang kata target kita yang bersaiz besarlah kita tak dapat.
Okey, ini mungkin disebabkan oleh faktor hujan, faktor air dan sebagainya lah. Okey. Ini semua rahsia alam ni, tak ada siapa manusia yang dapat merungkaikan secara orang kata secara tahap pemikiran manusia. Misi Pulau Sebatik tamat. Kami hanya mampu mendaratkan 2 black bass yang bersaiz kecil sahaja. Pengaruh cuaca memang memberi kesan kepada permainan hari. Waktu terbaik untuk memperolehi strike ialah jika kawasan pancing tersebut tidak dituruni hujan untuk tempoh 2 ke 3 hari sebelum hari memancing. Syukur Alhamdulillah Kong. Akhirnya selesai dah kita punya trip hari ni. Apa pun terima kasih sebab sudi bawa saya pergi mancing dekat sekitar Pulau Sebatik ni. Kong dapat berapa? 2 Dapat 2. Satu MJ dengan kerapu. kerapu. Saya dapat MJ, kerapu, sumpit, black bass 2. Jadi itulah dia keputusan untuk hari ni. Tapi macam saya biasa cakap, ini hanyalah orang kata bukan nak kita nak tunjukkan siapa pandai mancing, siapa tak pandai mancing. Dia hanya sekadar orang kata suka-suka sajalah, kan? Okey, jadi apa pun kawan, terima kasih untuk hari ini. Dan di sini ada sedikit cenderahati daripada saya. Okey, semoga orang kata barang-barang ada dalam ni boleh memberi manfaat kepada kong lah. Sekalam sekali lagi. Kalau anda semua tanya saya lah kan, memancing hari ini saya puas ke tak? Jawapan saya puas. Sebab apa? Sebab kepuasan tu bukan hanya pada waktu kita dapat tarik ikan besar saja. Sebab kepuasan ini datang daripada pelbagai faktor. Banyak hari ini saya belajar dengan otai kong. Walaupun saya biasa main muara, tapi bila kita pergi tempat lain, banyak lagi benda yang kita belajar. Sebab lain padang, lain belalang. Okey, apatah lagi muara ni merupakan kawasan yang bukan senang untuk kita nak tackle ikan tu, nak dapat ikan tu. Kawasan muara atau estuari ini merupakan tempat yang sesuai untuk bagi mereka yang baru ingin berkecimpung untuk belajar memancing. Kerana di sini merupakan tempat banyaknya benih-benih ataupun anak-anak ikan yang menetas di kawasan estuari. Okey, kawasan estuari ni atau muara ni merupakan tempat, orang kata tempat dia belajar hidup sebelum mereka membesar dan berhijrah ke laut. Saya dah rasai sendiri permainan teknik trolling di kawasan muara mencari ikan black bass. Tapi kali ini untuk episod akan datang, saya nak cari yang lebih best lagi, iaitu sambaran di tangan. Teknik apa tu? Sudah pastinya teruskan bersama saya dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Sebelum itu, siapakah sifu antara sifu? Nantikan dalam episod 13 nanti. Seperti biasa, ambil joran, pergi mancing. Sekarang ni kita ambil kopi, kita minum dulu. Minum kau. Bismillah.